saja semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iki di dalam kelas pengajian am. Okey, hari ini kita akan lihat kepada subtopik kepentingan perlembagaan. Okey, kita akan lihat pada kepentingan perlembagaan. Yang pertama adalah mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Yang kedua, perlembagaan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Yang ketiga, menjamin pentadbiran yang teratur atau sistematik. Kepentingan perlembagaan yang berikutnya adalah menjadi panduan untuk menjamin hak rakyat untuk hidup aman dan harmoni. Seterusnya, memupuk perpaduan dan integrasi kaum. Perlembagaan juga dapat menjamin keamanan dan kestabilan negara. Dan seterusnya, perlembagaan menjadi peraturan dan prinsip asas kepada pembentukan kerajaan. Okay, kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi kepentingan perlembagaan di mana ia pernah disoal dalam soalan STPM tahun 2016 pada bahagian soalan struktur iaitu soalan yang ke-16. Okay, jadi kita lihat soalan ini perlu ada idea dan juga huraian. Jadi yang idea yang pertama adalah mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Okey, huraiannya, perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip asas kepada perjalanan sesebuah kerajaan yang adil. Okey, untuk mendapat markah apabila disoal dalam soalan struktur yang mana perlukan huraian, jadi ayat pertama adalah ayat idea yang mana ayat idea perlukan kata kerja iaitu mewujudkan ataupun kata kerja yang sesuai dengan kehendak soalan. Seterusnya ayat yang kedua adalah ayat huraian. Jadi berarti satu markah untuk ayat idea dan satu markah untuk huraian. Okey, kepentingan perlembagaan yang kedua adalah mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Huraiannya, perlembagaan merupakan panduan kepada kerajaan supaya tidak menyalahgunakan kuasa yang telah diamanahkan. Kepentingan perlembagaan yang berikutnya adalah menjamin pentadbiran yang teratur dan sistematik. Huraiannya, perlembagaan menjelaskan tentang adanya pengasingan kuasa dan struktur pentadbiran yang teratur. Jadi apabila adanya pengasingan kuasa, jadi pentadbiran itu menjadi lebih teratur dan sistematik. Berikutnya, perlembagaan juga menjamin hak rakyat. Okey, sebagaimana kita ketahui, perlembagaan menjamin hak asasi warga negara supaya hidup aman dan sejahtera. Ini adalah huraian. Jadi huraian itu adalah menghuraikan apa idea tersebut. Okay, seterusnya, idea yang kelima adalah memupuk perpaduan atau integrasi kaum. Huraiannya, perlembagaan dapat mewujudkan suasana yang boleh menyatu padukan rakyat. Okay, jadi huraian mestilah merujuk kepada perpaduan ataupun integrasi. Jadi sebab ideanya adalah memupuk perpaduan atau integrasi, jadi kita hanya huraikan perlembagaan dapat mewujudkan suasana yang boleh menyatu padukan rakyat. Jadi tak susah pun untuk buat huraian. Okey, kepentingan yang seterusnya adalah menjamin keamanan dan kestabilan negara. Okey, huraiannya, perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan politik negara. Okey, kita lihat kepada idea yang ketujuh. Menjadi peraturan dan prinsip asas kepada pembentukan kerajaan.
Huraiannya, perlembagaan merupakan panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara. Jadi ini adalah antara idea-idea tentang kepentingan perlembagaan. Jadi kita akan lihat ini adalah soalan yang disoal pada tahun 2016 yang mana pada bahagian B dia akan membawa 15 markah. So, soalan struktur 15 markah keseluruhan. Hanya pada soalan 16 terangkan dua kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara yang berdaulat. Okay, dan dilihat di sini markahnya adalah 4. So, soalan hanya meminta 2. Jadi, berarti kita hanya perlu beri 2 idea diikuti dengan huraian. Berarti 1 markah untuk idea, 1 markah untuk huraian. Bagaimana tadi cikgu dah terangkan tentang ayat idea dan ayat huraian. Jadi, apabila soalan minta 2, pelajar jangan beri 3 sebab yang ketiga tidak akan disemak. Okey, dia hanya akan semak 2 yang teratas saja. Jadi pastikan apa yang kita tulis adalah apa yang paling kita yakin. Okey. Jadi kita akan lihat contoh jawapan. Okey, contoh jawapan pelajar. Okey, ini adalah pelajar cikgu lah. Okey, yang mana cikgu buat kuis. Okey, secara interaktif dan mereka menjawab. Okey, selepas PDP mereka menjawab dan cikgu akan bincangkan. Okey, jadi kita lihat pelajar A ni. Okey. Yang pertama mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Okey, ini adalah idea, jadi dia layak mendapat 1 markah. Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip sebagai asas kepada perjalanan sesebuah kerajaan yang adil. Ini adalah huraian yang cukup baik, 1 markah. Sebab ini cikgu soal selepas PDP. Jadi mereka masih ingat, mereka dapat tulis dengan baik. Kalau dalam peperiksaan pelajar dapat tulis begini, memang sangat-sangat baik. Okey. Yang kedua, kita lihat mengelak penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Okey, so ayat idea 1 markah. Seterusnya, perlembagaan merupakan panduan kepada kerajaan supaya tidak menyalahgunakan kuasa yang telah diamanahkan. So, 1 markah lagi. Okey, so pelajar A mendapat 4/4 markah. Okey, kita lihat kepada pelajar B. Mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Okey, 1 markah. Seterusnya, perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip sebagai asas kepada perjalanan sesebuah kerajaan yang adil. Okey, juga 1 markah. Okey, huraian yang cukup baik. Okey, yang kedua, menjamin pentadbiran yang teratur atau sistematik. Okey, 1 markah idea. Perlembagaan menjelaskan tentang adanya pengasingan kuasa dan struktur pentadbiran yang teratur. Okey, so ini adalah huraian yang baik. Okey, so 1 markah lagi. Jadi pelajar B juga mendapat 4/4. Okey, ini adalah cara untuk kita menjawab soalan struktur. Jadi setiap kali lepas PDP, cikgu akan beri soalan yang berkaitan, kebiasaannya soalan-soalan tahun lepas supaya pelajar boleh menjawab dengan baik. Okey, cikgu akan ajar hanya sebahagian kecil, topik-topik kecil dan cikgu akan bincangkan soalan-soalan. Okey, itu sahaja untuk topik pada kali ini, hanya tentang kepentingan perlembagaan. Jadi kita ingat apa itu kepentingan perlembagaan, ya. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Jumpa lagi. Bye.